Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan ibadah kami pada hari ini. 天父，我们感谢你早上给我们聚会来敬拜你。 Kami tak terasa sudah melewati 1 bulan di tahun yang baru ini. 我们已经度过了这一年的1个月， Dan bersyukur juga Bapa sebagai orang Tionghoa kami merayakan juga Hari Raya Imlek beberapa hari yang lalu. 身为华人，我们前几天也度过了春节。 Dan bersyukur juga Bapa dalam ibadah ini kami boleh terus diingatkan akan anugerah Tuhan. 我们也感谢你借着这个聚会提醒我们神的恩典， Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. 你的美善是永无止息的。 Bapa, Engkau tolong kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, 天父帮助我们可以学习你的真理， supaya kami bisa melakukannya dan mewujudkannya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. 让我们活在世界上可以遵行你的话。 Sehingga ya Bapa kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. 让我们可以在没有信主的人当中成为一个见证。 Dengar doa kami Bapa, 求你垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶 Kristus. 稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 我们来看耶利米书 pasal 29第29章 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 第5节到第7节。 Saya akan bacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia lalu kemudian dalam bahasa 我 Mandarin. 们先用印尼文念一遍，以后用中文重复。 Demikian firman Tuhan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 耶利米书第29章第5节，你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶去生儿女，为你们的儿子娶去，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不致减少。我所示你们被扶到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城的平安，你们也随着的平安。 Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman 我 Tuhan. 们已经读并遵行神话语的人有福了。 Saudara, kita akan belajar satu tema yaitu membawa damai sejahtera. 我们要学习一个主题，就是带来平安。 Saudara, dalam perayaan Imlek senantiasa menjadi hal yang sangat-sangat umum agar kiranya dalam perayaan Imlek ini kita juga mendapatkan bingan damai sejahtera. 当我们庆祝过春节的时候，我们每个人都想望一个平安的时刻。 Jadi saudara, sekaligus dari mimbar ini saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara sekalian. 也借着今天早上的讲台，向各位恭候春节愉快。 Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. 我们知道我们的上帝是赐应许的上帝， Yaitu Tuhan damai sejahtera. 他要把平安赐给我们。 Dari penciptaan, penebusan sampai pembaharuan langit dan bumi. 从创造的开始，他的救赎，一直到最后的信天信地。 Saudara, dasar utama dari Tuhan kita adalah memang damai sejahtera. 那么，上帝根本的属性就是平安。 Itu ketika menciptakan langit dan bumi,
semuanya dalam keadaan damai 当 sejahtera. 上帝创造宇宙万物的时候，各样都在平安的这个境况里面。 Tapi dosa sudah masuk. 但罪恶临到这个世界， Akhirnya saudara membuat dunia menjadi kacau. 以至于将这个世界搞乱了。 Yang terjadi Adam dan Hawa saling menyalahkan. 亚当和夏娃彼此归负责任， Mereka tidak lagi memikirkan damai sejahtera sebelumnya yang mereka 他 alami. 们没有想到过去平安的时刻， Mereka hanya memikirkan menyalahkan orang lain. 他们只不过说归咎于别人。 Karena itu saudara, dalam khotbah saya beberapa hari lalu saya katakan kita selalu hampir kalau ada masalah selalu menyalahkan orang lain. 前几天我讲到，提到有发生争执的时候，我们都是归罪于别人。 Jarang sekali ada orang yang kalau ada masalah dengan orang lain itu memikirkan kesalahannya sendiri. 很少有人在跟别人有政治对立的时候，那么先回想自己的错误。 Selalu yang dipikirkan adalah menyalahkan orang. 每一次所想到的就是别人有错， Seolah-olah diri kita itu sempurna. 那是以为自己是完全人。 Padahal kita semua sudah berdosa. 那其实呢，我们都是罪人。 Adam dan Hawa sudah berdosa. 亚当夏娃犯了罪， Yang dipikirkan Adam adalah menyalahkan istrinya. 那么亚当想到呢，他归咎于夏娃， Yang dipikirkan Hawa adalah menyalahkan ular. 那么夏娃也归咎于蛇。 Mereka tidak pernah mereka berdua menyalahkan diri 他 sendiri. 们两个人从来没想到错误是在我自己本身。 Saudara, karena itulah Tuhan kita sebetulnya adalah Tuhan damai sejahtera. 那我们的上帝是平安的上帝， Tapi akibat dosa akhirnya terjadi kekacauan. 但因为罪恶，那么造成了混乱。 Tapi Tuhan masih merancangkan damai sejahtera. 但是上帝仍然计划这个平安 Tuhan 的 akan 环境。 melakukan penebusan buat kita 那么 semua. 上帝为人类预备了救赎。 Nah, kita semua sebagai orang-orang yang telah ditebus 那我们都是上帝所拯救的人， harusnya mengerti tujuan Tuhan ini. 我们必须要明白上帝的目的。 Bahwa tujuan hidup kita adalah membawa damai 那我 sejahtera. 们人生的目标是带来和平。 Orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan senantiasa menginginkan damai sejahtera. 那么上帝所救赎的这些人类，都盼望一个平安的时刻。 Tapi keadaan kita selalu dikacaukan oleh dosa. 但是呢，我们的环境被罪恶所搞坏了。 Kita pengen damai sejahtera. 我们盼望有平安， Tapi kadangkala ada orang-orang yang tidak menginginkan damai 但我们 sejahtera. 知道有一些人，他们不希望有平安， Bikin gara-gara melulu. 他们总是制造一个纷争。 Tapi saudara dan saya harus selalu fokus. 那你我必须有一个焦点， Kita harus berani untuk tidak kalah dengan orang-orang yang mau mengacaukan 我们 suasana. 必须要有一个勇气，不要败给那些制造混乱的人。 Kita harus memenangkan damai sejahtera 我 itu. 们必须得胜有平安。 Kita jangan ikut serta atau terlarut dengan kekacauan yang ada. 那我们不要受这些混乱的影响。 Saudara, karena itulah nanti di pembaruan langit dan bumi, 以后呢，新天新地的时候， nanti saudara tidak akan ada lagi kekacauan. 那个时候不再有混乱， Semuanya dalam keadaan sejahtera. 一切都在平安的环境里面。 Nah, saudara, Israel yang dibuang ke Babel 那么以色列人被丢到巴比伦去， melalui Nabi Yeremia, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. 接着先知耶利米，上帝向以色列人说话。 Sebagai umat Tuhan, Israel harus membawa dan mengusahakan shalom, damai sejahtera. 身为上帝的子民，他们必须在被俘虏的地方带来平安。 Dimanapun bangsa Israel berada, 无论在什么地方，以色列人存在， sekalipun mereka dibuang di tanah penjajahan, 虽然他们被丢到被俘虏的地方，
mereka sebagai bangsa yang kalah. 他们实际上是已经失败的民族， Mereka tidak punya kebebasan. 他们没有自由， Tapi Tuhan tetap perintahkan, bawa damai sejahtera. 上帝仍然命令他们要把平安带去。 Saudara, kata shalom atau damai sejahtera ini, 这个平安这个词， itu artinya saudara bukan sekedar tidak adanya pertengkaran. 并不是意味着没有战争、没有争执， Tapi itu artinya dalam arti yang menyeluruh keadaan diri kita. 那是我们整个人生的心态， Jadi damai sejahtera itu dimulai dari diri kita. 那是从我们本身开始。 Kalau diri kita belum punya damai 要 sejahtera, 是我们自己还没有得做这个平安， tidak mungkin saudara dan saya bisa membawa damai sejahtera ke 那我 orang 们 lain. 就根本不可能与别人有一个和睦平安的相处。 Saudara, akhir-akhir ini dunia lagi goncang. 我们知道这个最近这个整个世界都在动荡， Khususnya adanya artificial intelligence. 特别这个人工智能， Nah, dari Tiongkok sudah keluar aplikasi yang namanya DeepSeek. 那么从中国最近又出现了一个深度探索这个名词， Baru berapa hari saja sudah menggoncang pasar dunia. 就在几天的时间就震动了整个世界。 Ya, saudara, pasar saham dan khususnya untuk perusahaan yang menghasilkan chip-chip yang canggih. 那么特别对那个出产这个顶级的这个晶片他们受到震荡， Langsung turun harganya. 他们的股份就跌落了。 Nvidia harus mengalami kerugian yang besar sekali. 那么美国著名的公司英达，他们也受到很大的损失， Sampai dalam satu hari kerugian bisa miliaran bahkan katakan triliun dolar. 那么在一天的时间，他们的股份下跌了相当厉害。 Saudara bisa membuka aplikasi itu. 你们可以在网络上去探讨这个事情。 Tulis kata shalom. 你们打开这个平安这个字， Langsung akan diberitahukan apa itu pengertiannya dari Alkitab. 那么他们就从圣经里面来解释什么是平安。 Apalagi saudara tulis shalom in the Bible. 若是你们说圣经里面的平安， Saudara, damai sejahtera itu harus dari diri kita dulu. 那么平安必须从我们开始。 Bermula dari kita berdamai dengan Tuhan. 那我们先从跟上帝和平开始。 Kalau saudara dan saya nggak bisa berdamai dengan Tuhan, 若是你我不能跟上帝和平相处， tidak mungkin akan bisa damai. 那我们根本就不能有平安的生活。 Dan ketika kita damai dengan Tuhan, 那我们与上帝和平了以后， pasti kita tidak mungkin bisa menyalahkan Tuhan, bukan? 那我们就不再责怪上帝， Karena Tuhan itu sempurna. 因为上帝是完全的， Tuhan tidak pernah salah. 他从来没有错误， Tuhan tidak berdosa. 上帝没有犯罪， Tuhan itu suci adanya. 他是圣洁的上帝。 Nah, kalau damai dengan Tuhan berarti apa? Kita bereskan dulu dosa-dosa 可是 kita 我 di 们与 hadapan 上 Tuhan. 帝和好了，就解决了罪的问题。 Baru disitulah kita dapat damai yang sejati 那 dari 个时 Tuhan. 候，我们才得做这个真正从上帝那里来的平安 Dan。itu mempengaruhi hati kita, pikiran kita, bahkan tingkah laku 它 kita. 就要影响我们的思想、我们的行为。 Karena itulah saudara, bukan hanya kepada bangsa Israel, kepada gereja juga sama. 正因为如此，不单单是针对以色列人，也针对教会。 Gereja juga mendapat perintah yang sama. 教会也同样的做同样的这个使命， Menghadirkan damai sejahtera. 要把平安带给世界。 Saudara, aneh sekali jikalau gereja di dalamnya banyak sekali pertengkaran. 若是教会里面有很多争执的问题，那真的是一个很奇怪的事情。 Aneh sekali kalau dalam gereja terjadi perpecahan. 若是教会里面有分裂，那是非常奇怪的事。 Saudara, memang sudah kita sadar
kita tidak sempurna. 是我们承认我们不是完全人， Tetapi bukan berarti kita bisa melakukan itu semua dengan seenak diri kita. 但是呢，并不因为如此，我们就随心所欲，任凭自己要做什么。 Kita harus selalu sadar 我们必须要记得， tujuan kita adalah membawa damai sejahtera. 我们人生的目标是带来平安。 Tetapi damai sejahtera itu bukan suatu yang instan kita 那 dapatkan. 么平安呢，并不是说快捷的、直接的我们拿到， Kita harus usahakan, 我们必须努力去实 kita 现， harus berjuang. 我们必须要努力去实现。 Saudara, kita akan menemui orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. 因为我们所见到的周边的人跟我们不同的想法， Kita akan menemui orang-orang yang bahkan melawan kita. 我们会面对那些跟我们对立的人， Saudara, bukan hanya orang yang belum percaya Tuhan. 不单单是那些还没有信主的人。 Kalau dipikir-pikir orang yang belum percaya Tuhan kita sangat memahami ya. 若是那些面对那些不信主的人，我们还可以理解。 Tapi bagaimana dengan orang yang katanya sudah mengenal Tuhan? 那对那些说自己已经认识上帝的人呢， Ternyata tidak bisa berdamai. 他们也不能跟我们和平相处。 Ini suatu yang lucu bukan? 这是一个很奇妙的事。 Saudara, mari kita lihat bersama-sama dari kitab Yeremia ini. 让我们来看耶利米书， Bagaimana supaya saudara dan saya bisa membawa damai 那我 sejahtera? 们要怎样可以带来平安呢？ Yang pertama adalah dari dan dalam rumah tangga dulu. 首先呢，从家庭开始。 Saudara, bersyukur saudara, Tuhan memberikan firman-Nya lewat Nabi Yeremia supaya Israel selalu sadar 我们要感谢上帝，借着耶利米书指示以色列人要不断的醒悟这个问题。 bahwa membawa damai sejahtera itu 我们要带来平安， harus dimulai dari yang terkecil, 必须从最小的范围开始， yaitu di dalam dan dari rumah tangga kita. 是从我们的家庭里面开始。 Saudara, perintah Tuhan untuk berumah tangga dan beranak cucu waktu penciptaan dan penebusan. 当上帝创造的时候，开始已经命令人要生养众多。 Kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah bertambah banyak. 对亚当夏娃说：“你要生养众多， Tapi bisa beranak cucu lewat berumah tangga dulu. 也是要通过家庭的生活。 Saudara, begitu pula dengan bangsa Israel. 对以色列人也一样， Ketika ditebus oleh Tuhan, 当上帝救赎他们 bahkan ketika dibuang ke Babel, 就算说他们被丢到巴比伦， beranak cuculah 你要生养众多， supaya kalian bertambah banyak. 让你们的人数加增， Jangan sampai kalian bertambah sedikit. 不要减少。 Saudara, begitu pula dengan gereja 同 sebetulnya. 样的教会来说， Bahwa kita semua harus memenuhi mandat Tuhan ini. 我们也必须要满足上帝的这个使命。 Saudara, sekarang dunia juga mulai khawatir. 这个时候呢，世界也正在担心一个问题。 Saudara lihat negara-negara yang maju. 我们看那些先进的国家， Mereka semakin terjadi krisis demografi. 他们面对这个人数的减少， Ya, di Eropa Barat, di Jepang, di Amerika, 在欧洲、在日本、在美国、 di Australia 在 juga 澳 sama. 洲也一样。 Bahkan sekarang Tiongkok pun sudah mulai 那么在中国也一样， terjadi krisis demografi. 他们面对着人数大大的减少。 Memang sudah di negara-negara kaya sudah punya anak itu biaya besar. 是的，在那些先进的国家，我们养这个子女，这个费用是很高的。 Karena itu anak-anak muda yang menikah, mereka memikirkan, aduh kalau punya banyak anak begitu sulit sekali. 所以那些年轻人，他们结婚的时候就想到，若是有很多的子女是很困难的一件事情。 Biaya menjadi besar. 他们生活费用要庞 Karena 大， itulah sudah terjadi mereka hanya punya anak 1-2 saja. 所以他们只有1、2个孩子， Bahkan seringkali sudah tidak mau punya anak 而 lagi. 且有很多人不想生儿养女。
Saudara, sebetulnya gereja perintah Tuhannya sama loh. 那么，上帝对教会的使命也一样， Beranak cuculah. 你要生养众多。 Saudara, tapi kadangkala orang Kristen sudah berpikiran mungkin model dengan dunia zaman sekarang. 那么很多基督徒呢，他们就像这个世界的样子。 Saudara, bagaimana kita bisa mengerti membawa damai sejahtera 那我们怎样能够明白带来平安呢？ kalau kita tidak berumah tangga? 要是我们没有过这个家庭的生 Dan 活， bagaimana damai sejahtera itu juga bisa diwujudkan kalau tidak beranak cucu? 要是没有这个生儿养女，怎样来实现这个和平的生活？ Sebetulnya tujuan Tuhan itu jelas. 那么，上帝的目标是很清楚的。 Bertambah banyak, jangan berkurang. 你要生养众多，不要减少， Ini sudah pengaruh mayoritas yang positif. 这是正面积极的影响。 Saya ingat saudara, dulu seorang pemimpin di Libya yang bernama Muammar Gaddafi. 我记得在利比亚有一个领袖叫做加达菲， Ya, dia memang sudah meninggal. 他已经过世了。 Dia berpikir Eropa akan ditaklukkan, 他说：“我们要征服欧洲， bukan dengan senjata, 不是用武器， tapi dengan apa saudara? Dengan manusia, 乃是用人。 yaitu orang-orang yang bermigrasi, yang beranak cucu banyak. 他要借助这个与民生养众多的方法来征服这个欧洲。 Ya, akhirnya sudah ketika mereka bertambah banyak, mereka akan menguasai tanah-tanah yang ada. 他们人数越来越多的时候，他们就征服了那个地方。 Otomatis apalagi sekarang didengung-dengungkan demokrasi. 现在我们正在一直呼喊这个民主。 Ya. Memilih pemimpin adalah suara terbanyak. 那我们选举领袖呢，赞成多数。 Kalau memilih suara terbanyak berarti pengikutnya harus banyak 那 bukan? 么跟随的人必须要多数， Yang setuju harus banyak bukan? 赞成的必须多数。 Nah kalau ternyata orang yang setuju nggak banyak gimana bisa menang? 若是赞成的人很少，那怎么会胜利呢？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itu sebetulnya perintah Tuhan beranak cucu itu belum pernah dihapus. 所以呢，上帝要我们生养众多的命令从来没有起效。 Itu gereja saudara, kalau tidak berhati-hati akan terjadi krisis demografi 若 juga. 是教会没有谨慎呢，我们就面对这个人数的减少。 Mungkin orang tuanya banyak, 可能老人家多， tapi anak mudanya makin sedikit. 但年轻人越来越少， Bagaimana ini saudara? 那怎么办呢？ Saudara, mari kita pikirkan dengan baik-baik. 好，我们好好的思想这个问题。 Sekali lagi saudara, dari dan dalam rumah tangga, 从家庭生活开始， itu sebetulnya pemahamannya adalah mendidik dengan konsep iman, 那是用信心的观念来教导， membangun kerohanian, 来建立他们属灵的生命， di mana dihasilkan anak-anak yang punya pribadi yang takut akan Tuhan. 让他们所生出来的儿女们有个敬畏上帝的 Dan 心， mereka akan menjadi anak-anak yang berhikmat. 让他们成为有智慧的儿女， Karena iman dan kerohanian, takut akan Tuhan, 因为 itu 他们 utama. 因为他们有个敬畏上帝的生命。 Saudara, kalau dulu orang-orang tua zaman dulu punya anak kebanyakan banyak, saudara. 过去的人，他们生儿养女，这个 Ya. 人数很多。 Saudara, karena banyak, saudara ada anaknya yang berhasil, ada anaknya yang gagal. 那么他们的孩子们当中，有的成功的，也有失败的。 Tapi ada juga yang anaknya hampir banyakan berhasil. 那么也有一些人，大多数的都有成就， Tapi ada juga yang anaknya kebanyakan tidak berhasil. 也有一些人他的孩子们大部分没有成功。 Berhasil tidak berhasilnya tergantung dari pendidikan orang 这 tua. 在乎父母怎么去教育他们的孩子。 Saudara, nah apalagi sebagai anak Tuhan, 那身为上帝的儿女， saudara dan saya wajib harus
mendidik dengan iman dan konsep kerohanian yang 那 benar. 我们必须有个责任，用正确的信仰来教导栽培他们。 Maaf saudara, kita ini bukan binatang. 我们不是动物。 Saudara, kalau ayam beranak, telurnya banyak, langsung anaknya menetas, langsung bisa cari makan dewek. 我们看这些鸡生蛋，那个孵出小鸡，它们一出来就能够自己寻找食物， Betul kan saudara ya? 对不对？ Ya, telur ayam menetas, dia langsung bisa cari apa? Cari biji-bijian, bahkan cari cacing. 那些孵出来的个小鸡，然后它就马上能够行走，自己找食物。 Kalau anak kucing, anak anjing masih punya waktu berapa bulan. 那么狗啦、猫啦，它们生出来的小狗、小猫，还经过一段时间。 Ya, binatang-binatang yang memang tanda petik agak lebih tinggi gitu ya. 比较高级的这个动物， Tapi beda sekali dengan manusia. 跟人不一样。 Saudara, kita anak lahir gitu ya. 我们人呢，生出来以后， Harus dirawat dengan baik-baik. 必须好好的护理照顾。 Ya, dikatakan dengan balita di bawah 5 tahun itu sangat menentukan. 5岁以下的孩子有界定性的作用， Tapi setelah itu belum cukup. 那还不够， Masih harus sekolah lagi. 还有读书。 Sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. 幼稚园、小学、中学、大学， Setelah perguruan tinggi pun S1, S2, S3 还 lagi. 继续 Aduh. 不断的追进上 Waduh, 进， lama banget. 很久很久。 Bahkan kadangkala sudah sekolah sampai S1 pun kadangkala tidak berhasil lagi bisa kan? 虽然大学毕业了不一定有成功 Betapa sulitnya. 叫培养一个人是何等的困难。 Tapi kesulitan itu bukan menjadi halangan. 但是这些困难呢， Kesulitan 不 itu 成为一个拦阻， kesulitan itu bukan menjadi alasan, 不是成为一个理由。 tapi justru ada satu prinsip yang Tuhan ingin katakan kepada 那么 kita. 其中有一个原则是上帝要我们遵守的， Yang terpenting adalah didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. 就是要教养孩童有敬畏上帝的心， Itu prinsip Alkitab. 这是圣经的原则， Shema Israel. 这是以色列人的命令。 Begitu pula dengan kitab Amsal. 箴言里面也同样的教导， Anak-anak yang dididik dalam iman dan kerohanian 都是在信心和属灵生命上的教导的孩子们， tidak akan menyimpang. 他们不会偏离己路。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Jadi beranak cucu itu pengertiannya bukan sekedar bertambah banyak saja. 所以生养众多并不是在人数上的增加， Saudara, kalau begitu waduh gampang sekali saudara untuk beranak cucu. 要不然这很容易的事情。 Tetapi saudara, bagaimana mendidik dalam iman dan kerohanian? 那是要在信心和真理上教导他们。 Disitulah saudara dalam keluarga mulai belajar pembentukan-pembentukan. 所以呢，从家庭生活开始来塑造他们的生命。 Kalau dalam keluarga tidak dimulai proses bagaimana terjadi damai sejahtera, 若是我们在家庭里面没有实现怎么样有一个平安的生活， maka kita akan gagal di 那 tengah-tengah 我 masyarakat. 们在社会上就失败了。 Saudara, ada pencipta lagu Kristen ya, 有一个基督徒的这个作曲家， namanya Twila Perez. 他名叫 Twila Perez。 Saudara, mereka telah membuat album-album Kristen kontemporer. 他们创作了许多现代的诗歌， Tapi bukan sekedar karena mereka ahli dalam bernyanyi, 并不是因为他们善于歌唱， ahli dalam musik. 他们是音乐的专才。 Tapi yang paling penting adalah 这很重要的一件事。 bagaimana Twila Perez ini menyaksikan 那么对了 ，Paris 他懂得怎样见证， bahwa dari orang tuanya, 从他的父母开始， dari papa mamanya yang selalu setia membaca merenungkan firman Tuhan, 就是从小他忠心的教导神的话， bahkan juga berdoa. 而且也祷告。 Disitulah terjadi apa saudara?
kekuatan dalam kehidupan mereka. 那么在这个环境里面，成为他们生命的坚固。 Saudara, sebagai anak, 身为儿女， apalagi ya semua berdosa, 当然我们都是罪人， apalagi di negara barat yang pengen kebebasan, 特别在这个西方国家，他们要求自由， yang selalu didengungkan hak asasi manusia. 他们一直强调人权。 Saudara, maka anak-anak yang bertumbuh menjadi mulai dewasa selalu ingin memberontak kepada 那些 orang tua. 成长的青少年，他们想背叛他们的父母。 Bagaimana orang tuanya menangani? 那父母怎么样来处理这个问题？ Itu penting sekali. 很重要的一件事情。 Kita seringkali pikir berikan kebebasan kepada anak. 我们或者说给他们自由吧。 Kita mengikuti pola barat. 那我们跟随西方的社会 Ada juga yang otoriter. 有些人很主权， Anak gimana pun harus betul-betul tunduk sampai setunduk-tunduknya. 必须要完全管制，让他们顺服父母。 Sehingga begitu keras sekali 他们 mendidik anak. 对儿女们非常的严厉， Saudara, ini dua ekstrim. 这是两个极端， Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim 一 kiri. 个向右，一个向左。 Tapi yang diminta Tuhan bukan itu. 但上帝所要的不是这样， Kita harus berjalan di dalam jalan kebenaran. 那我们必须在真理里面行走。 Suatu kali mereka mengalami masalah. 有一次呢，他们有发生一些问题， Itulah sudah memberontak melawan orang tuanya. 那么有一次呢，他们背叛父母， Tapi orang tuanya sudah selalu berdoa 让父母不断的祷告， dan dengan kata-kata yang penuh bijaksana selalu minta pertanggungjawaban. 很有智慧的要求孩子们负责任。 Ya. Sebagai anak sudah seringkali melawan, 那么做孩子呢，常常反对、背叛， tapi orang tuanya selalu berkata-kata dengan penuh bijaksana. 但是父母就是用智慧的言语来对待他们。 Tapi terus disertai dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. 他们做父母的也向上帝祷告呼求。 Akhirnya tibalah satu waktu. 到了一个时候， Orang tuanya tetap menanyakan, mengapa engkau melakukan itu? 那么父母一直问他们为什么要这样做。 Akhirnya sudah dengan hati yang betul-betul hancur dan mengerti kesalahannya. 那么孩子们真的醒悟自己的过错， Tuilah mengakui kesalahannya. 那么对啦，向父母承认。 Saudara, itu semua bisa terjadi karena apa? Semuanya berjalan di dalam jalan kebenaran 那 firman 么这 Tuhan. 些事情能够怎样的发生呢？因为他们都在真理里面行走。 Saudara, kita ini orang berdosa. 我们是一个罪人， Kita seringkali bisa berbuat salah. 我们很多次会犯错误。 Kita merasa diri orang tua. 我们身为父母的， Seringkali orang tua itu tidak ada salahnya. 认为自己没有过错， Itu salah, saudara. 这是错误的概念。 Kita ini orang berdosa. 我们是一个罪人， Itu kita bisa salah. 做父母也会做错事。 Kenapa saudara perempuan yang kedapatan berdosa? 那么，为什么说那些犯罪的妇女， Mau diadili, 她们受刑罚， harus dilempar batu. 你是用石头打死？ Apa yang Tuhan katakan? 于是怎么回答他们呢？ Siapa yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali melempar 你 perempuan 们 itu 当 dengan 中 batu. 没有罪的人，可以第一个用石头打死这个妇女。 Hanya tidak ada seorang pun yang berani. 后来没有一个人敢这么做。 Bakal Injil Yohanes mencatat apa? 约翰怎么说呢？ Dari yang tua pertama kali meninggalkan perempuan itu. 从老人家第一个离开， Artinya apa? 什么意思呢？ Kita yang hidup makin panjang, makin banyak dosanya. 也是说，我们年长的人所犯的过错越多， Kita harus mengakui itu. 我们必须承认这个 Saya 事 juga 实。 sama. 我也这样， Saya bisa berbuat dosa. 我可以做错事， Karena itu saudara, kita harus sadar itu. 所以我们必须醒悟这个问题。 Karena itu orang tua Tuila Paris, 对了 ，Paris 的家长， mereka menjalankan firman Tuhan. 他们遵行上帝的话，
mereka tidak berlaku, saya orang tua, saya pasti benar. 那 Tidak. 他们没有认为我是家长，我一定是对的。 Tapi sebagai orang tua dia tahu bahwa Twila Peris salah. 那么身为家长，他知道对了，贝利做错了事情， Karena telah melanggar prinsip kebenaran firman 因为他 Tuhan. 们违反了圣经真理的原则 Tapi。bagaimana saudara ini semua diseimbangkan? 那怎样让这些事情能够平衡呢？ Itulah kesaksian Twila Peris. 这是对了贝利的见证， Bahwa orang tua yang sering dekat dengan Tuhan. 因为亲近上帝的家长们， Dan merenungkan firman Tuhan. 他们默想上帝的话， Dan melakukannya. 并遵行神的话， Pasti tidak gampang. 真是不容易的。 Saya percaya pasti tidak gampang. 我也相信这是不容易的一 Kita 件事 semua 情。 punya karakter. 我们每个人都有个人的这个 Ada orang 个 yang 性 karakternya meledak-ledak. 啊，有的人这个他们的品格是很暴 Ada 躁的 orang yang karakternya lebih tenang. 啊，有一些人他们比较温和， Wah, orang yang karakternya meledak-ledak biasanya lebih sulit. 那些暴躁的人可能更加困难， Orang yang tidak sabaran 那 sulit 些 sekali. 没有忍耐的人很难对付。 Tapi jangan pikir orang tenang juga nggak sulit. 那你不要想那些温和的人也有很多困 Orang 难， tenang itu juga sulit. 那每一个人都有不同的难处， Karena pikirannya pengen tenang. 因为我们想有个平静的思想， Akhirnya tidak melakukan apa-apa 以后呢什么都不做 untuk kesalahan anaknya. 啊，对孩子们的错误， Ini pun salah. 这也是错误的。 Jadi saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， dimulai dari rumah tangga. 从我们家庭生活开始， Kalau dalam rumah tangga tidak belajar membawa damai 要 sejahtera, 是家庭没有带来平安，没有学习， tidak mungkin bisa membawa keluar. 我们就不能把这个家庭带出去。 Mari kita belajar. 让我们一起学习。 Rumah tangga adalah masyarakat kecil. 家庭生活是个最小的社会， Sebetulnya itu bagus sekali. 这是很好的 Hubungan suami istri, 夫妻的关系， hubungan orang tua anak. 家长和孩子的关系。 Sebetulnya kan itu semua saudara sedaging. 这是个骨肉之亲， Sebetulnya kan enak kan 这不 saudara. 是很好的吗？ Tapi mengapa masih banyak keluarga yang kacau balau? 那为什么还有很多家庭是混乱的 Itu 呢？ menunjukkan bahwa dosa telah mempengaruhi kita. 因为他们受罪恶的影响， Dosa telah mempengaruhi 他 kita. 们受了罪恶的影响， Sehingga saudara dalam keluarga pun bisa terjadi apa? Cekcok. 以至于在家庭里面有争论。 Dalam keluarga sendiri juga bisa terjadi keributan yang dahsyat 那 sekali. 么在家庭里面会有很大的吵闹， Mungkin kita di hadapan orang lain kelihatannya keluarga kita 可 baik-baik. 能在别人的眼光中，我们的事情是好好的 Kita ingin menjaganya. 啊，我们要保护我们的家 Tapi 庭。 saudara Tuhan tahu keadaan keluarga 但 kita. 上帝知道我们家庭的情况， Bagaimana kita belajar terus dalam rumah tangga 让我 kita. 们继续在家庭里面学习。 Itulah saudara kepada bangsa Israel sama. 对以色列人也是一样。 Baru setelah kita bisa di dalam rumah tangga, 那么我们才能够在家庭里面实现。 kita bisa menuju ke masyarakat. 以后呢，我们就进到社会里面。 Kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. 那个城里面的平安是你的平安， Saudara, bekerja adalah mandat Tuhan. 我们工作是上帝给我们的使命， Itu Tuhan perintahkan, bekerjalah mengusahakan tanah. 所以上帝命令我们要努力。 Ya. Kepada Adam dan Hawa juga sama. 对亚当和夏娃也同样的命令， Kerjakanlah taman Eden itu. 你要劳苦，你要处理这个伊甸园， Peliharalah itu. 你要管理， Taklukkanlah, berkuasalah atas langit dan bumi. 你要征服天地。 Jadi saudara, hanya umat manusia yang bisa melakukan itu 只有 semua. 人才能够这么做， Binatang tidak bisa. 动物不能。 Binatang cuma hanya menjalani hidup begitu 那么 saja. 动物只不过是过着他们的生活， Tapi yang menaklukkan, yang berkuasa, yang menggunakan semuanya manusia. 那么掌管这个宇宙世界的是人。 Saudara, begitu pula kepada bangsa 那 Israel. 对以色列人也一样。 Ya, di dalam ayat yang kelima, dirikan lalu rumah untuk kamu diami,
buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. 你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的。 Jadi saudara, kepada Israel juga sama. 对以色列你同样的命令 Buatlah kebun, usahakanlah. 啊，你要经营这个田地， Dirikanlah rumah 你要 juga. 建造你的房子。 Saudara, kita semua perlu rumah. 我们需要房屋， Kita juga semua perlu bekerja. 我们需要谋生。 Itu Alkitab katakan orang Kristen yang tidak bekerja nggak boleh makan. 所以圣经告诉我们，不做工的不得饭吃。 Ya, bekerja itu adalah mandat dari 我 Tuhan. 们我们工作是上帝给我们的责任 Bekerja bukan akibat dosa. 啊，工作不是罪恶的这个后果。 Sebelum berdosa, Tuhan sudah memberikan perintah bekerja. 人犯罪之前，上帝已经命令我们要做工。 Tapi bersusah payah mencari makanan itu akibat dosa. 劳苦才得糊口，这是罪恶的后果。 Jadi saudara, kita semua dalam bekerja semua ada saingan. 啊，我们做工的时候都有竞争， Semua berebut, 大家都争着拿到这个利益， itu semua akibat dosa. 这是罪的后果。 Nah saudara, karena itulah kepada setiap kita, dalam lingkup masyarakat kita, kita harus menjadi saluran berkat. 所以呢，在我们的所处范围里面，我们要成为蒙福的管道。 Kalau engkau sudah bekerja dengan baik 若是你已经好好的工作， dan kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu, 那么这个城里的平安也是你的平安。 itu hanya terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. 啊，这样的事情能够实现，当我们依靠上帝的时候。 Doa adalah sumber andalan umat Tuhan. 那么祷告呢，上帝儿女们的做能力的途径， Sebab semua bergantung kepada Tuhan sebagai sang pemberi. 因为我们都依靠上帝是赐福的源头。 Ayat 7. 第七， Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. 你要为拿城求平安。 Ya. Jadi berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. 你们要为拿城求平安。 Jadi saudara, kesejahteraan kota, ada damai sejahtera, semua karena Tuhan. 那么这个城市有平安，一切都是因为有上帝。 Dan kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber, untuk menjadi saluran berkat. 那上帝要使用我们成为赐福的管道。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saya membaca ada satu kisah bagaimana keluarga dari seorang teolog yang terkenal, Jonathan Edwards. 那我读了一篇关于神学家约拿丹·爱德华的这个见证。 Saudara, Jonathan Edwards adalah tokoh yang luar biasa. 那么，约拿丹·爱德华是神学界一个伟大的人物， Dia termasuk yang mempengaruhi kebangunan rohani di Amerika. 他也影响了美国的复兴， Luar biasa sekali. 这个伟大的人物 Dia，seorang hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan dengan baik. 他是神的仆人，他好好学习真理 Dia tadinya tidak menerima teologi Calvin 啊。他开始呢不接纳这个加尔文的神学立 mengenai 场， kedaulatan Allah. 特别讲到上帝的主权， Dia sangat kesal sekali, tidak setuju dengan doktrin kedaulatan Allah. 他非常不赞同上帝主权的这个神学教义。 Tapi ketika dia membaca firman Tuhan, 当他读神的话的时候， satu hari dia membaca dari 1 Timotius 有一天他读到这个提摩太前书， mengenai bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. 他说一切都是为着上帝的荣耀。 Disitulah dia baru mengerti tentang kedaulatan Tuhan. 那个时候他才明白什么是上帝的主权。 Setelah itu dia menjadi hamba Tuhan yang dengan setia memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 以后呢，他忠心的传扬上帝的道， Semua berkenaan dengan kedaulatan Tuhan. 一切呢跟上帝的主权有关系。 Dia menikahi seorang gadis, 那么他跟一个少女结婚， ya bernama Sarah Pierpont. 名叫 Sarah Capon。 Ya.
Sarah adalah seorang gadis yang juga dekat dengan Tuhan. 撒拉也是个非常亲近上帝的一个少女。 Gadis yang periang, 她是个很乐观的女孩子。 menikah 他们跟约拿单结婚了， dan mereka punya 11 anak. 他们有11个儿子， Banyak sekali ya. 很多。 Tapi saudara, kehidupan mereka sungguh-sungguh selalu bersama dengan Tuhan. 他们家庭的生活是与上帝同行。 Jonathan Edward itu agak serius, saudara. 那么约拿单爱德华是一个很严肃的人， Tapi Sarah istrinya itu periang. 那么他的太太莎拉是一个很乐观的人 Tapi periangnya bukan periang yang yang macam-macam, saudara. 他并不是很像那些很浪漫的人 Tapi dia periang karena dia selalu hidup bersama Tuhan juga. 因为与上帝同行，他就感觉到一个喜乐的光景心 Mereka 态。 sering bersekutu bersama. 他们常常在一起灵修， Sehingga saudara, pelayanan Jonathan Edward menjadi berkat. 以至于约拿单爱德华的服饰成为众人的祝福。 Tapi menjadi berkat itu bukan pengertian berarti gerejanya menjadi gereja besar. 并不是说他的教会成为过很大的教会。 Memang dia pernah melayani di gereja kakeknya. 他本来曾经在他祖父的教会里面服 Wah, 侍， gereja kakeknya ini gereja yang banyak jemaat. 信徒很多。 Tapi karena Jonathan Edwards ketika menggantikan semua, 当约拿单爱德替到他祖父的时候， menjadi gembala sidang, 成为驻堂的牧师， dia menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. 他遵行圣经真理的原则， Akhirnya ditolak oleh gereja tersebut. 以至于被教会所拒绝， Dan akhirnya dia menggembalakan gereja yang lebih kecil. 以至于他牧养比较小的教会 Tapi tidak apa-apa. 也无所谓， Dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. 他还是真诚的服侍， Dia usianya tidak panjang. 他岁数不会很长， Hanya usia 50-an tahun saja. 他只活在人间50多年。 Tapi saudara, orang tua ini, Jonathan Edward dan Sarah istrinya, 那么 Jonathan 跟他的妻子莎拉， orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. 他是真正一个敬畏上帝的夫妻， Mencoba menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan 在 keluarganya. 家庭生活里面遵行上帝话语的原则。 Saudara tahu ada yang coba menyelidiki keturunan silsilah dari Jonathan Edward. 可是我们去观察他后代， Akhirnya seorang yang menyelidiki itu menelusuri 1.400 keturunan Jonathan Edward dan Sarah. 那么 Jonathan Edward 跟莎拉的后代，他们计算有1400多人， Ya. Menemukan di antara mereka 80 orang menjadi rektor, 有80个人成为一个大学的院长， menjadi profesor dan dekan. 成为这个教授，成为一个主教。 Jonathan Edward akhirnya dalam kehidupannya dia nanti menjadi cikal bakal University of Princeton. 他成为这个美国很出名的个 Princeton 的神学院的这个院长， Kemudian ada 100 pengacara, 有100个做律师， ada 66 dokter, 有60个人做医生， ada 80 pemimpin negara politik, 有80个人成为政界的领袖， ada 3 senator, 有3个议员， ada 3 gubernur, 有3个省长， dan banyak yang lain tidak terhitung, 还有很多不能计算的 misionaris dan pendeta. 宣教师还是牧师。 Tapi dicatat ada satu pengkhianat. 但其中呢有一个背叛的， Tapi dari 1.400 keturunannya. 在他1400个后代当中， Saudara, ini ada orang yang mencatat ya. 那只是有人去计算的。 Mungkin kita keturunan kita gimana ya? 那我们以后的后代怎么样呢？ Sudah saudara enggak usah pikirin. 你不必去想了。 Kita bukan orang yang sampai hebat sekali. 我们不是说很出名的人， Tapi yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita
mendapat perkenanan di hadapan 但 Tuhan. 最重要的是，我们怎样在上帝面前蒙他的喜悦。 Kita jalankan firman Tuhan 我 dengan 们遵 baik, 行上帝的话， membawa damai sejahtera 我们把这个平安带到世界上， dari keluarga 从我们家庭开始， menuju masyarakat. 直到整个社会。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan untuk kami semua. 天父，求你赐福我们所聆听的话语， Engkau sendiri yang akan bekerja dalam diri kami semua. 你自己在我们心中动工。 Apa arti membawa damai sejahtera? 什么是把平安带给社会的意思？ Harusnya dari diri kami dulu Tuhan, 从我们本身开始， yang berdamai dengan 让 Tuhan. 我们先与上帝和好， Baru dari situ Tuhan dalam keluarga kami. 以后从我们的家庭， Baru kemudian kami bisa menuju ke 我 masyarakat. 们才能够进到这个社会里面。 Tolong Tuhan berita firman Tuhan ini bagi kami. 求你帮助我们每个人明白这个真理， Kami lakukan dalam kehidupan 让我们 kami. 也在生活中遵行。 Kau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu 求你 sekalian. 赐福在座的每一位你的儿女， Terima kasih. 感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 kami 耶稣 berdoa. 基督圣名， Amin. 阿门。 Kita akan memasuki perjamuan kudus. 接下来我们一起领受圣餐。